Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwa illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu lagi dan lagi dalam program khas Maulidur Rasul, dalam pembacaan kitab peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga menjadikan kita dapat memperbaiki salah faham berkenaan tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah untuk menyebarkan keganasan, tetapi sebenarnya pada waktu itu lebih untuk mempertahankan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak di ruang komen ada Hardi Suhaimi, Yaya Lia, Kati Khairuddin, Zahara Alia, Safia Sapian, kemudian Zaliha Kamaruddin, Bunga Lawang, Nur Hayati Sulaiman, Kamiza Muhammad Amil, Hani Nani, Khatijah Nayan, MJA Norisa Yusof, Farida Ismail, Galik Sperit, kemudian Safia Sharif, dan juga Bunga Lawang, Fatimah Cik Mat, Rosna Sharif, Kati Khairuddin, Saadiyah Hassan, Zaharah Alias, dan juga Ija Rahman, ahlan-ahlan, Virta Delima, Kak Muslimah Mahmud, ahlan-ahlan. Terima kasih baru-baru ni Kak Muslimah Mahmud hantar kek sempena hari lahir dia. Saya tak sempat nak ucapkan terima kasih kerana berturut-turut program macam hari ni pun berturut-turut daripada pagi tadi, kemudian ada tazkirah Jumaat, kemudian ada program dengan keluarga, ada hamba ilahi, ada program sebentar tadi di Facebook page Azizan Osman Official, kemudian kita bertemu dalam peperangan Rasulullah. Namun terima kasih banyak-banyak Kak Muslimah Mahmud hantar kek. Walaupun bukan birthday saya, birthday beliau. Moga-moga Allah curahkan kepada beliau keberkatan, kesejahteraan, ketenangan, kebaikan, dikelilingi dengan keluarga yang menggembirakan di dunia dan akhirat. Dan moga-moga Allah anugerahkan kesihatan dan afiah yang berpanjangan, ditunaikan segala hajat keperluan dan dipermudahkan segala urusan. Ahlan-ahlan juga yang lain, Yaya Lia, Kak Aminah Hitam, Mas Nia, Zuria M. Hashim, Siti Syami, Nur Hazi, Nurizan Ahmad, Zimadun, Saadiyah Kamin, Melati Puspa Marno, Mas Ria Maria, Serina Abdul Rahman, Nur Hazi, dan juga Ramlah Dasuki dan Zainun Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, kongsikan sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita berada masih lagi pada mukaddimah, pada tajuk mengapa perlu tahu peperangan Rasulullah. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Saya tak tahu muka surat berapa, sebab ditulis sini X ke apa ni. Lalu kita berada pada tajuk mengapa perlu tahu peperangan Rasulullah. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Saya tak tahu nak sebut muka surat berapa.
dan kita masih lagi berada di muqaddimah. Kita masih lagi berada di muqaddimah. Maka mohon sahabat-sahabat komen kalau dah jumpa. Mohon sahabat-sahabat komen kalau dah jumpa. Okey. Lalu kata penulis buku, mengapa perlu tahu peperangan Rasulullah? Mengapa perlu tahu? Maka mengapa tak belajar tentang yang lain sahaja tentang Nabi? Kenapa perlu juga kita mempelajari tentang peperangan Rasulullah? Lalu alhamdulillah ramai yang kata dah jumpa. Terima kasih. Maka kata penulis dalam muqaddimah, masih lagi dalam muqaddimah, sejarah peperangan Rasulullah dalam untuk mempertahankan Islam agama Allah tidak boleh sama sekali dilupakan oleh kita umat Islam. Tak boleh kita lupakan bagaimana perjuangan Nabi mempertahankan agama Allah, bagaimana perjuangan Nabi mempertahankan Islam. Hal ini kerana dunia Islam sampai bila-bila tidak pernah sunyi daripada perancangan jahat musuh yang ingin memerangi dan meranapkan kedaulatan agama dan tanah air umat Islam. Ini sebab dia. Kenapa kita nak tak ambil tahu? Kenapa kita nak belajar tentang peperangan yang mana telah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad telah dilalui oleh baginda Nabi? Kerana kita kena sedar bagaimana waktu Nabi hidup, Nabi dan para sahabat melalui pelbagai ujian, pelbagai cubaan, pelbagai ancaman. Kita pun sebagai umat Islam tak pernah lekang daripada diganggu dengan pelbagai cara oleh musuh-musuh Islam. Zaman kita mungkin tidak lagi semua negara pada waktu itu digunakan dengan kekerasan senjata. Tetapi melalui media massa, melalui media sosial, melalui pada waktu itu ekonomi mungkin, melalui pelbagai sudut, sebenarnya sedang berlaku apa yang pernah berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis buku, pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh umat Islam terdiri daripada kalangan musyrikin, terdiri daripada golongan Yahudi. Selepas kewafatan baginda, tentangan musuh tidak kurang hebat selepas munculnya golongan murtad. Maka waktu Nabi hidup, pada waktu itu yang ada ancaman daripada musyrikin dan juga daripada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah dan juga di Khaybar. Namun, selepas daripada kewafatan baginda, ada lagi ancaman yang dihadapi oleh para sahabat daripada orang-orang yang murtad. Bagaimana kita pernah dengar kisah tentang Musailamah Al-Kadzab dengan tenteranya berjumlah lebih daripada 40,000. Pada waktu itu dia hantar beberapa pasukan untuk menentangnya. Dia boleh kalahkan dengan mudah. Maka ini yang dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka itu yang berlaku pada zaman sahabat. Kemudian harinya apa yang berlaku? Seterusnya berlakunya tentera salib Nasrani pula pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi yang menyaksikan satu pertempuran getir dalam kurun yang panjang. Maka awalnya hanya musyrikin dan Yahudi. Kemudian zaman para sahabat ada ancaman daripada orang yang murtad. Dan kemudian datangnya peperangan salib pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Selesai peperangan salib, tidak lama selepas itu muncul pula golongan Tartar yang menyerang kaum muslimin dengan begitu dahsyat. Mereka bunuh semua lelaki, perempuan, kanak, dewasa, tua, muda, semua mereka bunuh. Golongan Tartar pada zaman Hulagu Khan dan sebagainya. Begitulah sehingga ke hari ini, serangan demi serangan musuh Islam terhadap kaum muslimin tetap berterusan. Ini kita boleh melihat apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Rohingya dan sebagainya. Melihat kepada realiti tersebut, ilmu berkaitan peperangan Rasulullah hendaklah dipelajari dan diketahui. Kenapa? Kenapa kita nak tahu lagi? Satu, kita nak tahu sebenarnya ancaman takkan pernah berhenti. Sehinggalah nanti keluarnya pada waktu itu tanda-tanda besar kiamat. Lalu kenapa kita nak pelajari? Kerana Rasulullah itu adalah qudwah kita, adalah ikutan kita. Sebab itu nombor satu, Rasulullah adalah ikon ikutan kita.
Lalu bagaimana Rasulullah hadapi ancaman, Rasulullah menghadapi situasi kehidupan, kita boleh belajar daripada tindak balas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu daripada risk management yang Rasulullah buat ketika mana melakukan sesuatu keputusan. Sebab itu kata penulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan, adalah qudwah, adalah ikon unggul dan ikutan kepada umatnya dalam berdakwah. Pelbagai metod ataupun cara dakwah yang digunakan oleh baginda ketika mana nak menyeru manusia kepada Allah. Kadangkala baginda menggunakan cara berhemah, akhlak mulia, keterangan ayat-ayat Al-Quran, dialog dan lain-lain. Namun, kadangkala apabila tidak ada penyelesaian, bahkan berterusan menerima ancaman, maka kata penulis buku, sedangkan peperangan adalah jalan terakhir yang Allah izinkan kepada baginda dalam berhadapan dengan musuh-musuh Islam bagi mempertahankan kesucian Islam dan hak-hak umat Islam. Menceritakan tentang izin Allah, maka inilah surah yang kita dah baca beberapa kali, ayat yang kita dah baca beberapa kali, iaitu ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40 daripada suratul Hajj. Firman Allah, "Udzina lilladzina yuqatalun." Allah diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh. Bi'annahum zulimu, kerana orang Islam telah dizalimi, dianiaya. 13 tahun kat Mekah bersabar, maka cukup. Pada waktu ketika mana tiba di Madinah, Allah izinkan untuk umat Islam pada waktu itu mempertahankan diri mereka daripada terus-menerus dianiaya oleh orang-orang musyrik. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Firman Allah pada penghujung ayat 39, dan sesungguhnya Allah berkuasa untuk menolong umat Islam yang dianiaya dalam mencapai kemenangan. Lalu siapakah umat Islam yang dianiaya? Allah ceritakan serba sedikit penganiayaan yang diterima oleh umat Islam ketika mana berkorban berhijrah meninggalkan bumi Mekah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah." Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina, mereka adalah orang-orang yang diusir keluar daripada kampung halaman mereka tanpa sesuatu sebab dan alasan yang kukuh, hanya kerana mereka pada waktu itu berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka diusir. Itu yang berlaku kepada sahabat, itu yang berlaku pada zaman kita di mana-mana tempat. Apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Rohingya, hanya kerana mereka adalah orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, lalu diusir keluar daripada tempat tinggal mereka. Lalu Allah mengingatkan, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi-ba' lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-40, kalaulah Allah tidak mendorong sebahagian manusia menentang pencerobohan sebahagian yang lain, ada sahaja orang yang suka menzalimi, nescaya akan runtuhlah tempat-tempat ibadah serta gereja kaum Nasrani, tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah sebanyak-banyaknya di tempat ini. Dan sesungguhnya Allah pasti akan menolong sesiapa yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Lalu Allah ingatkan, kalaulah Allah tak benarkan pada waktu itu peperangan, kalaulah Allah tak benarkan para sahabat untuk mempertahankan diri, nescaya akan naik lemak dan pada waktu itu akan melampaui batas. Penzalim-penzalim ini, penganiaya-penganiaya ini, pada waktu itu mereka akan lebih banyak menyakiti, pada waktu itu mereka akan lebih banyak mengganggu, pada waktu itu mereka akan lebih banyak, pada waktu itu merobohkan bukan sekadar rumah tempat tinggal, rumah-rumah ibadah pun mereka akan robohkan. Kemudian pada muka surat sebelum ini ada satu gambar dabbabah.
Dabbabah ini dia gambar dahulu. Lalu kalau kita tengok dabbabah ada beberapa jenis. Ini salah satu. Maka dia ada atap, supaya pada waktu itu anak panah ataupun api pada waktu itu tak boleh tembus. Dan kemudian dalam kenderaan ini adanya prajurit-prajurit yang pada waktu itu dihantar untuk merobohkan tembok ataupun merobohkan pintu ataupun merobohkan kubur, dan ini dikenali sebagai dabbabah. Yang kedua, kenapakah kita nak menghayati tentang perjalanan sirah? Maka di sini disebut Ahlan Abdul Rauf Sulaiman, terima kasih. Moga Allah permudahkan segala urusan. Terima kasih Tuan Haji Abdul Rauf, jazakumullahu khairah. Lalu yang kedua, maka kita dalam kita nak menghayati pengorbanan Nabi, perjalanan liku dan juga perjuangan Nabi, sebenarnya kita nak menghayati sejarah hidup Nabi. Dan kita boleh pada waktu itu jadikan kehidupan kita pada waktu itu tenang. Sebab Nabi yang merupakan kekasih Allah pun diuji, diganggu, dikhianati, disakiti. Maka kita dalam perjuangan kita takkan mengalah dan takkan lemah. Maka sebab itu kata penulis buku, tujuan yang kedua kita nak belajar tentang sirah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana kita nak menghayati sejarah hidup Nabi, mengetahui peperangan Rasulullah, termasuk daripada menghayati sirah sejarah hidup dan juga perjuangan baginda dalam untuk menyebarkan agama Allah. Tidak syak lagi bahawa baginda adalah insan agung yang sangat berjasa kerana menjadi sebab tersebarnya agama sehingga ke hari ini. Disebabkan itu, Allah telah menjadikan batang tubuh Nabi sebagai ikutan yang terbaik sepanjang zaman untuk umat baginda. Dan orang-orang yang menginginkan redha Allah ikut Nabi. Lalu kita boleh belajar, bila kita belajar tentang peperangan Nabi, lalu kita boleh belajar kalaulah situasi yang sama ada dalam kehidupan kita, bagaimana kita boleh ikut taktikal Nabi, bagaimana kita boleh ikut cara perancangan Nabi, bagaimana kita boleh ikut bagaimana cara Nabi atasi dengan risk management yang Nabi buat. Nabi sangat lengkap. Nabi bukanlah sekadar mengangkat senjata perang. Tidak, itu bukanlah Nabi SAW. Lalu, orang-orang yang nak redha Allah, dia kena belajar semua yang Nabi SAW buat daripada setiap sudut. Sebab itu penulis membawakan firman Allah yang kita biasa dengar daripada suratul Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah adanya contoh tauladan yang baik. Berdasarkan ayat ini, Allah memilih Rasulullah untuk diikuti dan diteladani sejarah hidup baginda. Salah satu bahagian kehidupan baginda adalah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda serta ataupun baginda tidak bersama. Jika Nabi adalah contoh yang terbaik untuk menjadi seorang Muslim yang dicintai Allah, maka semua peperangan yang melibatkan penyertaan baginda sebenarnya adalah suatu perbuatan dan tindakan yang terpuji. Oleh yang demikian, umat Islam yang benar-benar sayangkan Nabi pasti akan turut membaca dan mengambil pengajaran daripada catatan perjuangan Nabi SAW. Bagaimana Nabi tak pernah berputus asa berjuang. Dalam peperangan Ahzab, bagaimana satu persatu Allah timpakan ujian pada Nabi. Nabi tak putus asa. Bagaimana dalam peperangan Uhud, hampir 1/3 orang-orang munafik boykot dan tinggalkan Nabi betul-betul sebelum perang. Nabi tak putus asa. Bahkan Nabi ubah strategi baginda. Lalu sebenarnya pengajaran untuk kita dalam kehidupan kita, sebenarnya akan ada berlakunya perkara yang pada waktu itu menjadikan kita duka cita. Maka jangan kita duduk sahaja. Bangkit, ambil semangat perjuangan Nabi. Bangkit, kita ubah strategi. Bangkit, pada waktu itu kita cuba lagi dan lagi. Lalu ini pentingnya untuk kita belajar tentang perjuangan Nabi, tentang peperangan Nabi, kerana Nabi SAW adalah ikutan yang terbaik sepanjang zaman, bukan sekadar dalam ibadah, bukan sekadar dalam muasyarah,
bukan sekadar dalam munakahah kekeluargaan, tetapi juga dalam aspek semangat perjuangan yang kita boleh belajar daripada baginda Nabi. Ini tidak baru diuji sedikit kita dah tinggalkan perjuangan kita, baru diuji sedikit kita dah tinggal. Hakikatnya sahabat-sahabat, hakikatnya dalam tempoh dah hampir setahun lebih kita bersama. Saya nak buat live ni sebenarnya banyak sangat ujian. Tapi apabila baca lagi dan lagi perjuangan Nabi, sebenarnya ini perjuangan saya. Nak buat live pada waktu yang sama, hampir setiap hari, sebenarnya sangat sukar. Dalam keadaan saya tak ada pun staff, hanya saya, isteri saya yang membantu, anak saya yang membantu, sebenarnya adalah ujian. Kadang-kala dah mula, dah semangat, tak ada line, tak ada internet. Kadang-kala pada waktu itu dalam nak bergerak ke mana-mana tempat, terpaksa pada waktu itu tengok dulu, nak pergi tempat ni ada line ke tidak. Banyak tempat yang sepatutnya pergi tak jadi pergi kerana bertembung dengan waktu live dan pada waktu itu tak ada line di tempat tersebut. Ini satu perjuangan. Sebab saya nak menyebarkan tentang Nabi SAW. Mungkin bagi sebahagian orang, ianya nampak pada waktu itu adalah kecil. Tapi bagi saya ini adalah perjuangan yang besar yang dilalui oleh isteri dan anak-anak saya. Bagaimana setiap hari, waktu yang sama, apapun yang berlaku, hujan ke, panas ke, di mana pun, tetapi bila kita kenal sirah Nabi, bila kita kenal perjuangan Nabi, maka perjuangan kita kecil sahaja. Tak ada apa-apa. Dan di situ akan datangnya istiqamah. Akan datangnya istiqamah. Lalu ini tujuan kita belajar tentang perjuangan Nabi. Supaya apapun perjuangan yang kita buat dalam kehidupan kita, pada waktu itu kita akan berterusan buat. Kita akan istiqamah buat. Yang ketiga, kenapa perlunya kita belajar tentang peperangan baginda Nabi SAW? Sebenarnya, kita nak mengambil pengajaran dan penceritaan daripada peperangan Nabi SAW. Kata penulis buku, apakah maksud yang ketiga ini? Golongan salaf. Salaf maksudnya adalah golongan yang terdahulu. Mereka sangat menitik beratkan pengajaran daripada dan penceritaan peperangan Nabi SAW dalam kehidupan. Maka mereka akan kongsikan perjuangan Nabi, penceritaan daripada perjuangan Nabi, pengajaran yang boleh diambil. Para ulama yang terdahulu, para salaf, mereka akan kongsikan. Jika dibandingkan golongan salaf dengan generasi seterusnya selepas mereka sehingga ke zaman ini, sesungguhnya perbezaan tersebut sangat ketara. Sudah pasti generasi para sahabat dan juga para tabi'in, mereka adalah generasi yang terbaik kerana dekatnya mereka dengan zaman Nabi SAW. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah orang yang sezaman denganku, sama kurun denganku, dan kemudian adalah orang-orang yang datang pada kurun berikut dan kurun yang berikutnya. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir, daripada Ali bin Husain katanya, kami mengajarkan peperangan Nabi SAW seperti mana kami mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat dan keluarga. Macam mana sirah perjuangan Nabi, peperangan Nabi, pengorbanan Nabi. Kata Ali bin Husain, kami ajarkan kepada masyarakat dan keluarga kami macam mana bersungguh-sungguhnya kami mengajar Al-Quran. Ini catatan Imam Ibn Kathir. Manakala Imam Az-Zuhri menyatakan, ilmu berkaitan peperangan Rasulullah adalah sebenarnya ilmu berkaitan dunia dan akhirat. Maka sebab itu penting kita mendalami tentang peperangan baginda Nabi SAW. Kerana salafun salih yang terdahulu, mereka ceritakan, mereka kongsikan, mereka ambil berat supaya kita menjadi umat Islam yang bersemangat, umat Islam yang kuat, umat Islam yang pada waktu itu berjuang dalam apa jua perjuangan yang kita lakukan dan tidak cepat dan mudah berputus asa. Yang keempat,
Kenapa kita nak belajar tentang peperangan Nabi SAW? Sebenarnya supaya bila kita benar-benar belajar tentang peperangan Nabi, kita boleh tahu Islam tersebar dengan akhlak dan adab, bukannya dengan pedang dan juga peperangan. Sebab itu kata penulis, mengetahui bahawa Islam tidak pernah tersebar melalui peperangan, namun tersebarnya Islam melalui akhlak dan adab yang dipamerkan oleh umat Islam ketika mana berperang. Bahkan dengan menelusuri sejarah, kita boleh melihat bahawa setiap peperangan yang tercetus bermula daripada tindakan musuh terlebih dahulu. Semua peperangan kebanyakannya musuh yang mula. Mereka nak serang Madinah, mereka nak bunuh Nabi, mereka nak serang Nabi. Itu yang berlaku. Kebanyakan peperangan yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Seperti mana yang berlaku waktu Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Ini jelas bahawa Islam bukanlah agama keganasan, namun Islam adalah agama yang membawa dan menyebarkan mesej kedamaian. Seperti mana Nabi SAW memaafkan orang-orang yang pernah menyiksa Nabi dan para sahabat, iaitu orang Quraisy, ketika mana Nabi berkuasa untuk menghukum mereka ketika pembukaan kota Mekah. Sekalipun mereka lah yang telah melanggar perjanjian damai yang disepakati dengan Nabi sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Dalam konteks ini, kata penulis buku, hadis berikut perlu difahami dengan betul agar diketahui bahawa Islam tidak pernah mencetuskan peperangan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, muka surat seterusnya, bu'ithtu baina yaday sa'ah bis-saif hatta yu'badallahu wahdah la syarikalah. وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Lalu hadis ni kalaulah dibaca tanpa penjelasan para ulama hadis, kita dengan mudah boleh keliru dan mendakwa Islam adalah agama keganasan. Apa sabda Nabi SAW? Aku dibangkitkan dengan pedang sebelum ketibaan hari kiamat, sehingga Allah disembah semata-mata tanpa ada sebarang sekutu bagi Allah. Rezekiku dijadikan di bawah bayangan anak panahku. Kehinaan dan kerendahan ditimpakan ke atas orang yang menyalahi perintahku. Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk daripada kalangan mereka. Lalu nampak macam Nabi sebut perang, anak panah, pedang dan sebagainya. Tetapi apakah penerangan ulama hadis? Menurut muhaddisin, status hadis yang ini diperselisihkan. Ada perbezaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan sahih seperti Az-Zahabi, Ibn Taymiyah, Al-Iraqi dan lain-lain. Namun ada yang mengatakan hadis ini lemah seperti Al-Munziri, Zarkashi, Imam Ahmad, Imam As-Sakhawi dan sebagainya. Yang kita boleh simpulkan, mereka berselisih tentang hukumnya. Kalaulah kita berperang dengan pandangan yang mengatakan sahih ataupun baik, maksud Nabi dibangkitkan dengan pedang adalah baginda sebenarnya bukan disuruh bunuh, tetapi baginda diizinkan oleh Allah untuk memartabatkan sifat hamba kepada Allah, seperti mana yang kita dah baca pada surah Al-Hajj ayat 39 sebentar tadi. Rezeki yang dinyatakan di bawah anak panah pula, yang bermaksud adalah harta rampasan perang, yang mana berbeza dengan ajaran Nabi sebelum ini. Mereka pada waktu itu tak boleh ambil harta rampasan perang. Lalu Nabi nak sebut umat ini diharuskan dan dibenarkan untuk mengambil harta rampasan perang. Dan inilah yang dinyatakan oleh Imam Al-Munawi dan Imam Asy-Sya'rani berkenaan tentang maksud hadis ni. Tak boleh faham secara zahir, tetapi kena faham daripada pandangan para ulama hadis yang lebih faham apabila hadis itu disebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Yang kelima, insya-Allah kita sambung esok, masa tidak mengizinkan, yang kita akan sambung yang kelima esok. Terima kasih Nurani Ahmad sebut XXXIII maksudnya 33. Lalu kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.